Okey, dah 95 minit. Okey, kita start dulu lah, nanti kawan-kawan awak masuk. Okey. Okey, untuk hari ni kita akan sentuh pada bab baru. Okey, nampakkan slide? Nampak. Alright. Okey, awak semua nampak kan gambar-gambar yang saya telah paparkan dekat slide ni? Okey, awak nampak apa ni? Yang gambar pertama ni apa benda? Apa dia? Dari. Yes, orang berlari. Sekarang kan tengah Olimpik kan? Jadi kan, bila orang ni berlari, awak pernah nampak tak dia punya bila akhir je dia penamat mesti dia akan tunjuk ni nilai 38.9 km per H. Pernah tak nampak? Pernah cikgu. Okey. So dekat sini pula belakang lori ni. Belakang lori ni selalu kan kita nampak dia tulis 70-80 km per jam. Pernah nampak? Pernah. Alright, yang dekat bahagian warna kuning ni selalu nampak dekat mana? Biasanya. Awak, siapa nak jawab? Biasanya. Nampak dekat mana? Dekat jalan highway. Yes, betul, jalan highway. Kalau awak pergi keluar berjalan-jalan, selalu nampak kan dia tulis kenderaan ringan, berat dia, kenderaan berat, berapa laju dia. Okey. So daripada gambar ni, awak rasa km per jam ni melambangkan untuk apa? Ini orang ni berlari. Ni kenderaan semasa kita dekat highway. Apa awak rasa? Had laju. Yes, had laju. So maksudnya dia kira laju seorang pelari ni dia kira dalam masa dia orang kan lari dalam jarak yang sama. Lepas tu dia akan kira laju seorang tu macam tu lagi yang kita nak belajar pada hari ini. Macam mana kita nak kira laju seorang pelari ataupun kenderaan ringan ni macam mana kita nak dapatkan laju dia, kenderaan berat macam mana kita dapatkan laju dia. So hari ini bab yang kita akan belajar ialah bab 9 laju dan pecutan. Okey, kejap. Ada orang nak masuk ni. Okey. Okey, so hari ni kita sentuh satu sahaja standard kandungan 9.1 laju. Okey. Okey. Okay, so hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran nanti awak dapat terangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa menggunakan perkataan sendiri dengan betul. Kemudian awak dapat memerihalkan perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam dengan tepat. Sekejap. Okay. Okay. So kita masuk pada perkara yang pertama. Okey, dekat sini dia kata laju sebagai kadar perubahan jarak. Okey. Laju sebagai suatu pergerakan merupakan kadar perubahan jarak. Okey, awak ingat tak maksud kadar? Kadar. Pernah dengar tak perkataan kadar? Pernah tak? Right. Masa awak form 1 awak ada belajar kan kadar tu apa? Okey. So kalau di sini bab ni kita nak cari laju, formula dia adalah jarak bahagi masa. Okey, kita ada dua kuantiti untuk mencari laju. Yang pertama jarak, yang kedua masa. Ingat Okey, kalau kita nak cari jarak, macam mana dia punya formula? Laju darat masa. Yes, so kalau untuk jarak, laju darabkan dengan masa. Okey, untuk masa? Laju darat dengan Masa. Laju darab ke? Untuk cari masa. Macam mana kita nak buat formula ni? Siapa ada idea?
kita bawakan masa dekat sini. Lepas tu laju ni kita bawa ke bawah. Jadi kita akan dapat jarak bahagi laju. Alright, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Alright, so kita tengok dulu contoh yang pertama. Sekejap. Ni, tak ada orang pula. Okay, tak apa. Okay, tengok dulu contoh pertama. Soalan ni dia tanya sebuah objek bergerak sejauh 50 cm dalam masa 5 saat. Okay, 50 cm ni apa? Jarak. Jarak. Okay, 5 saat? Masa. Yes, masa. So bagi saya ni formula bagi laju. Macam mana kita nak cari laju ni? Jarak bagi masa. Yes, so kita tulis laju sama dengan jarak bahagikan dengan masa. Okay, tuliskan 50 cm sama bahagikan dengan 5 saat. Okay, so kita akan dapat berapa ni? Pegang kalkulator. Ambil kalkulator. 10. Alright, 10. Okay, unit dia apa? Untuk laju ni? cm Macam per mana? saat. Yes, cm per saat. Kita tulis S lah. Kalau S singkatan dia, saat singkatan dia S kan? Okay, macam ni. Alright, contoh kedua dulu. Okay, kita tengok pula pada contoh kedua. Yang contoh satu ni jelas Jelas. Alright, so okay, Adam berenang sejauh 200 meter dalam masa 2 minit. Okay, Fariha, 200 meter ni apa? Fariha? Ya cikgu. 200 meter ni apa? Jarak. Alright, jarak. Okay. 2 minit? Masa. Yes, masa. Okay. Masa. Okay. Bagi saya formula untuk ni. Laju adalah jarak bagi masa. Okay. Bagikan dengan masa. Okay, masukkan je 200 meter bahagikan dengan 2 minit. Okay, berapa ni nilai dia? Berapa? 100 Yes, 100. Unit dia? meter per minit. Yes, meter per minit. Okay, jelas mudah kan? Mudah. Yes, tahu jarak dia, tahu masa dia, kita boleh cari laju. Okay, lepas tu awak kena tengok dia punya unit. Alright? Okay, so kita masuk soalan satu. Okay, soalan satu, kita buat dulu soalan satu. Saya bagi awak 2 minit nak buat. Boleh? 2 minit. Okay, buat dulu. Mudah je ni. Soalan satu dia tanya sebuah lori bergerak sejauh 140 kilometer dalam masa 1.34 jam. Okay, macam mana tu kita nak buat?
Okey, dah 2 minit habis. Okey, saya nak Iwana. Iwana ada? Iwana? Iwana tak ada. Mirza ada? Ya, cikgu. Yes, Mirza bagi tahu cikgu mana satu jarak dia. Jarak dia berapa? Jarak berapa? 140 Okey. km. Masa dia? Yes. Masa dia? 34 jam. Okey. Okey. Sekejap Okey, berapa laju yang awak dapat Mirza? 80. 80. Unit dia? Unit dia berapa Mirza? Kilometer Yes. per Per? jam. Yes. Kilometer per jam. Ataupun awak boleh tulis 80 km per J. Okay, J tu maksudnya jam. So macam kawan-kawan yang lain semua dapat yang sama tak? Dapat. Alright, bagus. Okay, sekejap 140 km. Okay, awak bahagikan dengan 1, 3/4 jam. Okay, awak tekan je kalkulator, awak akan dapat ni. Right. See, soalan 2 saya bagi 2 minit juga. 2 minit, buat dulu. Macam mana tu nak buat tu? 2 minit. Terima kasih ya Miza, jawabkan. Sama-sama, cikgu. Okay. Awak rasakan bila kan saya tulis-tulis dalam kelas ni kan, bila saya upload dekat dalam Google Classroom, awak nak saya biarkan je yang conteng-contengan ke tak ada pun tak apa? Biarkan conteng. Oh, biarkan conteng, okey. Okey dah 2 minit. Okey. Alisa Hani ada? Alisa Hani. Alisa ada? Ya, cikgu. Yes, bagi tahu saya jarak ni untuk soalan 2. 5 km. Yes, 5 km. Masa dia? 0.4 jam. Okey. Berapa laju awak dapat? Berapa laju? Saya dapat 125, cikgu. Betul tak, cikgu?
125 maksud macam mana awak tukarkan dia kepada apa-apa ke jam ni? Saya tukar yang 5 km tu kepada Ah, 5,000. oh, tak perlu kan Alisa, sebab dia tak cakap pun dia nak dalam apa. Okey? So kita buat je 5, awak bahagikan dengan 0.4. Nanti awak dapat ni. Dapat 12.5 km per jam. Okey Alisa? Okey. Tak perlu sebab kalau soalan ni dia tak cakap pun nak dalam meter per minit ke meter per saat ke. Okey? Okay, kita ikut je soalan ni. Okey, tak apa. Terima kasih Alisa. Sama-sama cikgu. Okey, jelas okey semua? Semua boleh Boleh. Alright. So, okey, untuk soalan 3 ni. Untuk soalan 3 ni, sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 100 km per jam. Cari jarak yang dilalui dalam masa 1.25 jam. Okey. Awak rasa awak boleh buat tak yang ni? Kita awal-awal tadi saya dah tunjukkan macam mana nak cari jarak. Macam mana kalau soalan tu dia tanya masa. Boleh buat tak? Boleh? Boleh tak? Ke nak saya tunjuk satu contoh dulu? Tunjuk satu contoh. Okey. Saya tunjuk yang ni dulu. Okey, dekat sini sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 100 km per jam. Maksudnya laju dia dah bagi kita laju 100 km per jam. Kemudian dia suruh kita cari jarak. So maksudnya jarak kita tak tahu. Okey, lepas tu yang dilalui dalam masa dia bagi kita adalah 1.25 jam. Okey, kalau kita tengok pada formula laju ialah jarak bagi masa, betul? Okey. So sekarang ni kita nak cari jarak. Kalau jarak tadi apa formula dia? Laju darab masa. Yes, laju darab masa. Okey. Okey, macam ni. So, kita darabkan sahaja ni 100 km per jam, 100 km per jam. Kalau ni per ni boleh jadi macam bahagikan. Dia sebenarnya bahagikan. Darabkan dengan masa 1.25 jam. Okey. Bila jam dengan jam ni kita boleh hilangkan dia tak? Boleh. Kita potong-potong, kita akan dapat berapa ni? Tekan kalkulator dapat berapa jarak dia? 100 km dalam. 125. Yes, 125. So 125. Dia punya unit? Unit dia? Kilometer. KM. Yes, KM. sebab jam ni kita dah hapuskan dia. Okey, so kita dapatlah jarak untuk sebuah kereta tu 125 km. Alright, faham? Jelas? Jelas. Okey, soalan 4 ni saya bagi awak ni 2 minit buat. Boleh? Okey, buat 2 minit. Laju sangat ke saya terangkan tadi? Takut ada yang tertinggal. Okey ke? Okey cikgu. Kalau laju sangat cakap dengan saya Soalan 4 ni dia tanya Kamal mengayuh basikal dengan kelajuan 30 km per jam. Cari jarak yang dilalui dalam masa 25 minit. Okay.
Okay, dah 2 minit. Okay. Sumayyah. Sumayyah ada? Ada. Zafira? Ya cikgu. Okay, Zafira kan? Okay, Zafira. Apa dia punya laju? Laju dia untuk soalan ni berapa? 30. Yes, 30 km per jam. Okay, masa dia bagi berapa? 25. Okay, 25 minit, betul. Okay, macam mana awak dapat jarak dia ni? Laju dalam masa. Yes, laju darab masa. Okay. Okay, berapa jarak awak dapat? 750. 750. Okay. Awak 25 minit ni awak kira sahaja ke awak tukar kepada jam? Kira je. Oh, okay. Okay, Zafira, kalau awak tengok dekat laju ni, laju dia kata kilometer per jam. Betul? So, maksudnya bila dia kira laju, maksudnya jarak dia dalam km bahagikan dengan masa dia dalam jam. Yang ni masa dia bagi dekat soalan ni 25 minit. Jadi kita kena tukar dia kepada jam. Okay, Zafira. Betul. Alright, so kalau kita minit nak tukar pada jam, apa yang kita kena buat? Satu jam berapa minit? 60. 60. 60. Okay, macam mana kita nak dapatkan ni? Minit ni kepada jam. Ingat tak macam mana? Ada sesiapa ingat? Kalau kita tengok ni, cikgu letak dekat mana? Sini lah. Sekejap. Awak ingat tak nak tukar unit tu macam mana? Tak berapa ingat. Darab. Darab ke? Darab kan? Bahagi. Minit. Pening darab ke bahagi? Okay, kalau kita tengok cikgu buat dari start daripada hari lah. Hari, jam, minit, saat. Okay. Awak pernah nampak kan cara buat macam ni kan? Okay. Macam ni. Macam ni. Okay, kalau atas ni kita darab ke bahagi? Darab. Ya, yeah, kita darab semua, darab. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. 1 jam bersamaan 60 minit. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, yang bawah ni bahagi. 60 bahagi 60 bahagi 24. Alright. So soalan ni dia kata nak dalam jam kan? So 25 minit tukar pada jam. Minit tukar pada jam bahagi 60. Right, so berapa jawapan dia? Siapa dah kira? 7.2. 1.5. Ada dua. Mana satu tu jawapan? 25 bahagi 60. 0.24. 25 ni, 25. Minit tukar kepada jam. 25 kan? 25 bahagi 60, awak dapat berapa? Saya dapat 0.42. Saya dapat 0.41. Samalah tu. 41666, right? Okay. Yang lain tu macam mana awak buat? Kalau awak tekan kalkulator tu, 25 bahagi 60 tau. Dia kata kat sini kita dapat 25 minit. Kita bahagikan dengan 60 untuk tukar jam. Awak akan dapat 0.42. Cikgu bundarkanlah. Boleh? Semua ada yang dapat dah tekan kalkulator dapat 0.42? Dapat cikgu. Okay. So, kat sini. Okay, kita dapat laju 30 km
per jam. Darabkan dengan 0.42 jam. Hapuskan. Okey, berapa dapat? 12.6. Yes, 12.6 kilometer. Okey, semua faham? Jelas ya? Tengok soalan. Tengok dia punya laju. Laju dia, unit dia dalam apa? Kalau masa dia bukan dalam jam, awak kena tukar. Kalau sama juga untuk jarak. Okey? Okey, tak apa, kita tengok dulu. Semua jelas Jelas. Yes. Okey, sabar. Tadi macam ada orang masuk. Tak ada pula. Okey, Zafira jelas Zafira? Jelas cikgu. Okey. Untuk soalan 5 ni, 2 minit cikgu bagi. Okey. Awak cuba buat, tengok unit dia. Dia suruh kita cari masa seekor kuda berlari sejauh 500 meter. Tengok unit perlu tukar ke tak perlu. Alamak, cikgu tak buka kamera daripada tadi. Tak. Cikgu baru perasan. Alamak. Alif Izzuddin boleh buka speaker ke? Internet line kuat? Alif Izzuddin. Cuba ni balas dekat chat kalau line tak kuat. Tak boleh cikgu. Okey, tak apa Alif. Alif faham kan? Jelas tak Alif? Line saya slow sangat ni. Okey, tak apa. Tapi Alif boleh follow Alright. Okey, dah 2 minit. Cikgu nak Alif lah. Alif bagi jawapan dekat tu. Bagi jawapan awak ni masa dia untuk soalan 5 ni. Berapa Alif dapat? Boleh tak Alif? Ni, seekor kuda berlari dengan kelajuan 25 meter per saat. Cari masa yang diambil. Oh, okey. Okey, tak apa. Okey, siapa yang dah ada jawapan dia? Siapa dapat ni? Berapa masa dia? 20 saat. Kejap, cikgu nak ni. 20 saat. Siapa yang jawab tu? Sudah. Alamak, kejap cikgu terpadam ni pula di PowerPoint. Kejap ya. Okey. Okey. 20 saat tadi kan? 20 saat. Masa awak dapat 20 saat. Okey.
Macam mana caranya untuk cari masa ni? Formula dia apa? Jarak bahagi dengan laju. Jarak bahagi laju. Okey, so jarak dia bagi dekat sini 500 m. Okey, lepas tu laju dia bagi kat sini adalah 25 meter per saat. Ini jarak Okey, untuk cari masa formula dia jarak bahagi laju. Okey, so masukkan sahaja jarak 500 meter, laju dia 25 meter per saat. Okey, so kita kat sini kita boleh potong M dia, kita akan dapat 20 saat Semua dapat sama? Dapat cikgu. Okey, so 20 saat. Boleh. Alright. So Alif faham Alif macam mana nak buat? Alif faham ke? Okey, tak apa, kalau ada yang tak jelas nanti saya upload video ni, awak boleh tengok balik cara penerangannya Okey. Okey. Untuk soalan 6 ni saya bagi 2 minit lagi untuk awak try cuba buat, tengok unit dia perlu tukar ke tidak, formula untuk masa macam mana. Boleh ya? Soalan 6 dia kata sebiji batu bergerak dengan kelajuan 20 cm per saat. Cari masa yang diambil untuk bergerak sejauh 16 meter. Okay, buat 2 minit. Mungkin yang di atas. Okay, dah siap. Okay, ada sesiapa nak kongsikan jawapan? 8. Okay, siapa tu 8 nama? saat. Yes. Baru nak tanya nama. Okay, siapa yang 2 orang yang jawab 8 tu? Mirza. Mirza Dengan dengan? Fatihah. Okay, terima kasih. Okay, so untuk masa, formula dia jarak bagi laju. Okey. Mirza dengan yang lain semua 16 meter ni awak tukar kepada sentimeter macam mana? Meter tukar kepada sentimeter, awak tukar tak? Jarak Tukar. 100. Jarak Alright, 100. Alright, betul. Okey, meter nak tukar kepada sentimeter, darabkan dengan 100. So, 16 meter ni kita akan dapat berapa ni? Berapa dalam sentimeter? 160. 160 bahagikan dengan 20 cm. Ni pun sentimeter lah per saat. So kita akan dapat 8 saat. Okey, yang lain semua boleh ikut? Boleh jelas Boleh. Boleh cikgu. Right, okey. Okay, kita masuk ni pula.
untuk laju seragam dan laju tak seragam. Okey, macam mana kita nak tahu laju bagi suatu objek tu dia seragam ataupun tak seragam? Kita tengok dulu maksud dia. Laju seragam ni laju yang mempunyai perubahan jarak yang tetap. Okey, perubahan jarak yang tetap dalam selang masa yang sama. Okey. Okey, kalau graf jarak masa laju seragam, graf dia mesti ni garis lurus tegak. Kalau awak nampak je graf jarak masa tegak, linear kan. Jadi maksud dia graf tu objek tu berada dalam laju seragam. Okey, untuk laju tak seragam ni, laju tu mempunyai perubahan jarak yang tidak tetap. Okey, dalam selang masa yang sama. Okey, tengok dekat sini graf dia, tengok ni dia bengkok ni kan. Maksudnya dia tak seragam. So ni contoh graf bagi jarak masa bagi laju tak seragam. Okey, jelas Tengok sini, ni yang perlu kita tengok. Perubahan untuk laju seragam, perubahan jarak yang tetap. Maksudnya jarak dia sama, contohnya 20 meter, lepas tu 20 meter lagi, kemudian 20 meter lagi. Untuk perubahan jarak yang tidak tetap, maybe dia jadi 20 meter, lepas tu jadi 70 meter. Kemudian 120 meter. Dia punya jarak dia kan macam ni kan tambah 10. Nampak dia punya selang perubahan jarak dia. Sama kan? Sama tak? Boleh tak? Faham tak? Faham. Yes. Okey, tengok yang ni pula 70, ni jarak dia 80. Ni ke sini 120, jarak ni 50. Maksudnya tak sama kan? Jadi dia merupakan laju tak seragam. Okey, tak apa, kita tengok contoh dulu. Okey, kita tengok sini dulu. Saya terangkan yang kotak yang pertama ni dulu. Okey, ni merupakan pergerakan sebuah bot. Okey, masa dia beri 1 minit, 2 minit, 3 minit. Okey, jarak 0.512. Okey, awak rasa ni laju seragam ke tak? Kalau awak tengok dekat sini, maksud bagi laju seragam. Dia kata maksud bagi laju seragam mempunyai perubahan jarak yang tetap. Yang saya terangkan ni 20, dia maksudnya selang jarak dia ni sama saja. Bila awak kira 20 nak ke ni 10. Untuk laju tak seragam, perubahan jarak dia tak tetap. Okey, untuk ni 0.5 untuk dapatkan 1 berapa? Jarak 0.5. Ya, terima kasih. So 1 nak dapatkan 2 berapa? 1. Okey, so dia ni laju seragam ke tak seragam? Seragam. Seragam ke? Tak seragam. Laju tak seragam. Tak seragam. Sebab yes, kalau dia seragam, dia mesti 0.5 dekat sini. Yang ni nak dapat sini pun 0.5. Baru kita cakap dia seragam. Okey? Okey? Jelas Jelas. So sini jawapan dia laju tak seragam. Okey. So sebelah ni pergerakan sebuah kereta api ni. Masa 2, 4, 6, jarak 300, 600, 900. Seragam ke tak? Berdasarkan jadual yang awak tengok ni. Seragam. Seragam. Okey, betul. Yang ni laju dia seragam. Kalau awak tengok jarak dia pun ni tambah 300. Ni tambah 300. Okey, masa dia pun sama 2, 4 pula. 2, 2, 2. Alright? Okey, nampak Okay, kita masuk dulu. Contoh kalau dia bagi ayat, macam mana nak tentukan soalan yang macam ni sama ada dia mempunyai laju seragam ataupun tidak. Contoh ni saya bagi contoh satu ni, saya tunjuk untuk soalan satu nanti saya bagi awak 3 minit untuk buat. Okey, contoh 1. Adam memandu sebuah bas sejauh 125 km dalam masa 2 jam.
yang pertama dan 240 km dalam 4 jam berikutnya. So, apa yang kita dapat daripada sini? Jarak yang pertama berapa? Jarak yang pertama 125. 125. 125 km. Okey, dia punya masa dia berapa? 2 jam. Yes, 2 jam. Okey. Jarak yang kedua, ni yang pertama, ni yang kedua. Jarak yang kedua 240 km. Masa dia 4 jam. Okey. Untuk kita tahu sama ada laju ni kelajuan ada memandu sebuah bas tu mempunyai laju seragam atau tak, kita kena kira laju bagi setiap jarak dan masa ni. Kita tengok untuk laju yang pertama. Laju yang pertama. Macam mana cikgu nak bezakan lah. Cikgu tulis A kecil kat bawah ni boleh untuk bezakan laju yang pertama. Jelas boleh faham tak kalau cikgu tulis macam tu? Boleh. Boleh. Kan? Okey, kita formula laju jarak bagi masa 125 km bahagikan dengan 2 jam. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Cuba tekan. Dapat berapa? (125 bahagi 2). Dapat berapa? 62.5. Yes, 62.5 km per jam. Okey, untuk laju yang B kecil kat bawah, 240 km bahagikan dengan 4 jam. Okay, dapat berapa ni? 60. 60. 60 km per jam. Okey, so kalau dari sini awak tengok laju bagi laju yang pertama dengan laju yang kedua ni sama ke tak? Tak. Kelajuan dia Tak. sama kan? Tak sama, so maksud dia contoh satu ni soalan dia mempunyai laju tak seragam. Okey, boleh faham? Jelas tak? Bila laju dia tak sama, maksudnya dia laju tak seragam. Faham? Faham. Faham. Okey. So, buat soalan satu ni, saya bagi awak 3 minit. Okey, yang boleh jelas yang diam je tu, boleh jelas Awak kalau dapat jawapan boleh je tulis dekat chatmate tu, nanti saya tengok. Soalan ni, Mary menunggang motosikal sejauh 35 km dalam masa 30 minit yang pertama dan 105 km dalam 1.5 jam berikutnya. Okey, untuk soalan ni awak nak pilih yang mana? Nak ikut jam ke nak ikut minit? Mana-manalah. Saya nak awak ikut jam boleh? Boleh. Boleh. Maksudnya awak kena tukar 30 minit tu dalam jam lah. Okey.
Okey dah. Okey dah. Dah 3 minit dah. Fatin ada Fatin. Fatin ada. Tak. Okey, tak apa. Okey, tak apalah. Siapa yang dah dapat, boleh tak seorang bagi tahu saya 30 minit dalam jam berapa? Sifa 0.5 jam. Okey, 30 minit samaan dengan 0.5 jam. Alright. So, untuk laju yang pertama, okey, ni yang pertama. Okey, dah berapa awak dapat? 70. 70. 70, yes, 70 km per jam kan unit dia? Ha. Okey, jangan lupa ya unit tu laju. Yang kedua berapa awak dapat? 70. 70 juga. Yes. So, dia laju seragam ke tak seragam ni? Laju seragam. Seragam. Yes, dia laju seragam. Okey, cikgu tak tunjuk cara pengiraan dia sebab cara pengiraan dia sama je kat macam sebelah ni. Kat sini dah tunjuk dah. Okey, cikgu bagi jawapan terus ni. Okey, so nampakkan perbezaan dia macam mana laju seragam. Dia punya laju ni sama saja untuk masa yang pertama dan juga masa yang kedua. Kalau yang soalan contoh satu ni, laju yang pertama dia lain, laju kedua dia lain. Jadi laju dia tak seragam. Okey, jelas semua? Jelas cikgu. Okey, kalau laju sangat bagi tahu saya Okey, seterusnya. Okey, sebelum kita nak uji sama ada awak faham ke tak dengan standard ganda hari ni, okey, saya nak ni dulu. Sekejap, bagi awak semua ni dulu. Link. Awak buka Kahoot boleh ke? Kalau buka Kahoot. Boleh Awak cikgu. semua boleh buka Kahoot? Boleh. Okey. Sekejap. Saya nak ni. Awak buka dulu Kahoot tu. Okey, saya bagi kod. Hari ni ada tolak saya ada dalam 21 orang. Kalau boleh nak 21 orang masuk. Boleh? Boleh. Awak memang boleh. Harap yang lain boleh juga. Kejap Okey. Kejap, tengah loading untuk pin. Siapa tu? Alamak. Ya, Alif kenapa? InsyaAllah boleh cikgu. Okey, Alif. Tak apa, awak usaha dulu. Kejap loading pin. Okey, tu dah 849782. Ni saya copy masuk dalam Meet punya chat. Awak copy je. Nah. Mirza Farah. Okey, Azim ada.
Okey, baru 11 orang. Lagi. Okey, lagi. Soalan mudah je ni. Soalan ni semua yang awak dah buat time contoh soalan dekat dalam slide tadi. Sediakan kalkulator ya kat sebelah. Kita tunggu, cikgu tunggu sampai pukul 10. Pukul 10 cikgu start. Makin kurang pula. Kenapa makin kurang Tadi ada 15 tu. Okey, ada yang nak masuk lagi tak? Okey, dah pukul 10 cikgu start lah. Okey dah Okey, alright, start. 15 orang pun tak apa. Yang lain tu boleh, yang tak dapat masuk awak boleh tengok, bagi jawapan dekat ni, check. Okey, soalan pertama, apakah formula bagi jarak? Okey, apa? Apakah formula bagi jarak? Baru 5 orang. Tengok betul-betul operasi tambah tolak darat bagi. Okey. Tinggal 26 saat. Ada lagi dalam 3 orang kan tak jawab lagi. Okey, lagi 2. Okey, lagi seorang. Cepat. Tak sempat. Alright, so 10 orang tu ada seorang jawab laju tolak masa ni. Macam mana laju tolak masa pula? Okey, tak apa. Next. Okey, Amira tempat pertama, Fariha tempat ketiga, Nani. Alright. So next. Okey. Okey, soalan kedua. Gambar di bawah merupakan graf jarak masa untuk laju seragam. Betul ke tak? Cikgu, Yes. saya Kenapa? susah nak jawab lah. Kenapa? Internet ni Sebab aku punya phone. Oh, tak apa. Okey, tak apa. Tak apa. Awak try jawab kat chat pun boleh. Okey, 7 orang Okey. betul. Ada yang cakap betul ni. Okey, laju seragam dia mesti graf linear tegak. Okey, tadi graf dia bengkok. Okey, 3 orang ni. Tak apa. Amira betul. Amira statement first. Okey, kita next.
Soalan nombor 3. Okey. Hitung jarak apabila laju 80 km per jam masa 1,5 jam. Okey, ambil kalkulator. Tekan kalkulator saja. Kalau jarak laju darab masa kan, jawapan dia berapa ya? Siapa yang boleh ni? Sepatutnya. Ada yang dapat lain daripada cikgu tak? Macam mana ni? Siapa yang tak dapat jawab? Okey, jarak formula dia apa? Laju darab masa. Okey. So macam mana tu? 80 darabkan dengan ni kan? Tukar masa. Yes, tukar masa. Okey. Tak apa. Kita teruskan. Next. Okay, Nabila pertama. Alright. Okay, perlahan. Zaliha berlari 100 meter dalam masa 12.50 saat. Okay, dia suruh kita cari laju. Okay. Ingat formula laju, jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Okay. Tengok unit. Jangan tersilap. Dia tak ada tukar-tukar ni. Okey, 5. Okey, ada yang jawab lain-lain ni. Tengok unit Okey. Alright. Nabila still. Okey. Soalan yang ke-5. Jarak yang dilalui oleh seekor kura-kura dalam 15 minit ialah 60 meter. Dia nak laju. Tekan kalkulator. Laju formula dia apa? Mudah je ni. Awak tengok pelan-pelan, tengok unit tak perlu tukar kan. Tengok perlahan-lahan, masukkan nilai dalam formula laju tu. Okey, bagus. 7 orang betul. Ada yang jawab 0.25 minit. Okey, tak apa. Mesti ada yang tersalah tekan kan. Okey, ni soalan last. Soalan last, tentukan sama ada pergerakan yang ditunjukkan dalam jadual di bawah ialah laju seragam atau laju tak seragam. Okey, nampak kan jadual tu? Jadual tu pergerakan bagi sebutir zarah. Seragam ke tak seragam? Baru seorang jawab. Tengok ni, laju tak seragam, dia punya maksud dia perubahan jarak dia tak tetap. Lagi satu, laju seragam maksud dia perubahan jarak dia tetap. Maksudnya kalau laju seragam 20 macam tu. Okey, 7 orang jawab betul, seorang jawab salah, tak apa. Okey, maybe tak sempat lah kan. Okey, so kita tengok. Podium yang pertama
Sarah, Tania Sarah. Okey, yang kedua Amira Maisara. Yang pertama, Sarah nombor 3 tadi. Nabila. Okey, Tania kepada Nabila, Amira Maisara dengan Sarah. Alright, runner up Mirza dengan Khadijah. Okey. Congrats. So, okay, next. Okay, awak semua jelas dengan ni? Okey, macam mana ni soalan daripada Kahoot tu, awak rasa laju sangat ke masa dia ataupun tidak? Awak rasa dalam masa 1 minit awak boleh jawab ke soalan tu? Untuk soalan tu. Untuk soalan dalam Kahoot. Awak semua? Ke memerlukan masa lagi banyak untuk satu soalan? Perlu masa lagi banyak. Memerlukan masa lagi banyak. Okey, paling banyak 5 minit, 2 minit lah kan? 5 minit lama sangat. Okey, tak apa. Nanti cikgu buat 2 minit bagi setiap soalan. Okey, sekejap Sebelum kita habis ni, cikgu nak uji lagi. Mana pen cikgu? Okey. Ni Sekejap Okey. Apa ni? Tak boleh Alif Hakimi tak boleh jawab Kahoot, tak apa. Fariha lost connection, tak apa. Farah Najmi pun lost connection false. Okey, saya pun. Okey, tak apa. Yang lain semua tak apa tau. Okey, tak apa. Tapi awak semua faham kan macam mana nak cari laju? Nak cari jarak, masa, jelas tak? Jelas, cikgu. Jelas. Kan? Okey, jelas. Kalau awak jelas, okey, tak apa, tak masuk Kahoot, tak apa. Okey, so saya nak awak masuk dalam, boleh tak awak ni? Saya nak ni tanya dulu. Jarak, okey, bagi saya formula jarak berapa? Laju darat masa. Laju darat masa. Cikgu banyak kali ulang kan, jadi nak bagi awak ingat ni masa, apa dia punya formula dia? Jarak bagi laju. Yes, jarak bagi laju. Okey, laju. Jarak bagi masa. Alright, jarak bagi masa. Okey, kalau awak dapat satu graf macam ni. Okey, ni laju seragam ke tak seragam? Laju seragam. Laju seragam. Yes, laju seragam. Biasa pasti X ni adalah masa. Dia punya dekat sini adalah jarak. Okey. Oops. Okey. Untuk kalau graf macam ni. Macam ni. Seragam ke tak? Laju tak seragam. Tak seragam. Okey, betul. Laju tak seragam. Okey. Ni masa. Okey. Maksudnya awak nak faham lah kan? Okey, kejap cikgu nak ni. Boleh awak buka masuk pada Mentimeter. Saya rasa Mentimeter semua orang boleh masuk kot. Biasa. Alif Hakimi tak biasa jawab. Tak apa. Apa ni? Alif Hakimi, apa yang taknya? Jawabkan yang graf tadi ya Hakimi. Okey. Tak seragam. Yes. Okey. Mentimeter. Boleh masuk Mentimeter tak? Saya nak tanya yang ni. Copy link. Saya rasa awak semua boleh masuk Mentimeter kot. Cuba try masuk. Masukkan kod ni. Cikgu nak tanya tahap kefahaman awak untuk kelas hari ni. Cikgu nak ni. Alright. Okey, sekejap kod dia. Ada yang dah masuk dah lajunya. Okey, 38, 39, 58, 4. Okey, sederhana. Ada yang jawab sederhana.
Sikit je hari ni. Awak kena tahu formula laju, formula masa, jarak. Lepas tu kena faham pertukaran unit tu. Bila awak baca soalan, tengok unit dia. Laju tu dalam unit apa, lepas tengok masa dalam unit apa, jarak dalam unit apa, awak kena tukar. Lagi rasanya lagi semua 6 orang faham. Ada seorang yang sederhana. Okay, tak apa. Ada 2 orang sederhana. 3 sederhana. Okay, lagi. Lagi, hari ni ada dalam 21 orang. Rasanya Mentimeter ni boleh, semua orang boleh masuk rasanya. Sebab awak just vote je kan. Faham ke, sederhana ke? Baru 13 orang. Yang lain boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, bagi tahu dekat sini, check. Saya tengok. Saya lupa nak bagi kod ni kat sini. Nah, kod. Sini. Ada 24. Tolak 2 daripada saya, kena ada 22 orang. Tak boleh masuk Mentimeter, jawab je dekat chat. Bagi tahu faham ke tak faham. Ada yang nak masuk lagi tak? Alif Hakimi boleh tak? Masuk tu Mentimeter. Alif Izzuddin boleh masuk ke? Saya dah cikgu. Okey, terima kasih. Boleh cikgu. Okey, Alif Izzuddin boleh. Yang lain tu? Tak ada lagi dah nak masuk. So maksudnya 10 orang faham. Yang sederhana tu awak faham sikit-sikit lah kan? Okey, terima kasih. Okey. So untuk kelas kita hari ini kita dah selesai untuk subtopik laju. Nanti saya akan uploadkan slide ini yang conteng-conteng ni kan. Dah conteng dah ni. Warna-warni ni saya masukkan dalam Google Classroom. Yang tak masuk dalam Google Classroom sila masuk. So awak boleh dapat slide PowerPoint, boleh dapat video-video saya masukkan dalam YouTube. Okey, kalau awak tak dapat nak masuk Google Classroom, video yang saya pernah bagi link tu kan, ada kan dalam kelas saya ada pernah bagi link video YouTube kan? Awak tengok dekat channel tu ada dalam playlist tu saya ada tulis 2 gigi. So kat situ saya akan masukkan video semua kelas tu. Okey. So setakat itu saja kelas hari ni. Okey, terima kasih semua sebab masuk. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.